InsyaAllah pada malam ni saya akan sambung hadis keempat ya. Di bawah bab yang ketujuh, zikru ma yaqta'us salah wa ma la yaqta' idza lam yakun baina yadayil musalli sutratun. Perkara yang memutuskan salat dan perkara yang tidak memutuskan salat apabila tidak ada sutrah di hadapan musalli. Jadi bab ini, yakni bab yang ketujuh ini, Imam Nasai kemukakan 6 hadis ya. Jadi malam ni kita sambung hadis yang keempat, hadis 753. Jadi hak nombor 12 tu sebenarnya itu nombor urutan hadis daripada awal kitab ini. Kitab berkenaan dengan kiblat ini. Ini maknanya hadis yang ke-12 lah. Cuma saya sebut hadis yang keempat tadi melihat kepada bab. Hak 12 tu melihat kepada kitab tu. Daripada mula-mula Kitabul Qiblah itu, ini hadis yang ke-12. Jadi bab yang ke-7, ini hadis yang keempat di bawah bab yang ke-7. Hadis 753. Wa bi qala akhbarana Abdurrahman ibn Khalid qala hadatsana Hajjaj qala Ibn Jurayj akhbarani Muhammad ibn Umar ibn Ali an Abbas ibn Ubaidillah ibn Abbas عن الفضل بن العباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Fadl bin Abbas. Beliau berkata, terus saya pergi kepada Al-Fadl bin Abbas. Beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah menziarahi Abbas di kawasan pendalaman milik kami. Mana dia ada tanah di kawasan Badiah, di kawasan pendalaman. Lana tu maknanya milik dia lah. Jadi pada suatu hari itu Nabi pergi ziarah dia. Jadi kami mempunyai seekor anjing, anjing betina. Kulaibah tu anjing betina kecil, anjing kulaibah ni anjing kecil, anjing betina yang kecil, dan himar betina yang mana pada waktu itu sedang makan rumput. Ni di kawasan kebun dia lah, di kawasan Badawan. Jadi beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah salat asar dalam keadaan kedua-dua binatang berkenaan berada di hadapannya. Kedua-dua binatang itu tidak dihalau ke hadapan dan tidak ditarik ke belakang. Itu terjemah dia lah. Maknanya Nabi biarkan di situ. Ini ada dalam riwayat Abu Daud disebutkan, bukan menyebutkan itu silap tu. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahawa Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sutrah, tidak ada sutrah. Mana keadaan Rasulullah SAW itu tidak ada sutrah antara Rasulullah dengan Kulaibah dan Himarah tadi. Antara kambing himar betina dengan anjing betina yang kecil itu, maknanya tidak ada sutrah. Dalam riwayat Abu Daud sebut begitu. Sebab dalam riwayat ini, riwayat Nasai ini tidak disebut. Tidak disebut ada sutrah, cuma disebut secara umum gitu, secara itlaq begitu saja. Tapi dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak ada sutrah ketika salat itu, tidak ada sutrah. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis Al-Fadl bin Abbas adalah dhaif. Kukup mana hadis, tapi kena ingatlah hadis yang dhaif ni dari sanad ni lah, tapi dari sanad lain tidak dhaif. Punca dhaif kerana beberapa orang perawinya yang telah dikenal pasti sebagai perawi dhaif. Ibn Jurayj adalah mudallis dan telah melakukan irsal. Dan Muhammad bin Umar bin Ali yang telah meriwayatkan daripada datuk secara mursal. Selain daripada itu, Ibn Jazm secara putus mengatakan hadis ini munqati' kerana Abbas bin Ubaidillah tidak sempat dengan pakciknya Al-Fadl bin Abbas itu. Itu mana Ibn Jazm dia kata secara putus, ini munqati', sudah berlaku munqati'. Maknanya di sini kita lihat di sini dia sebenarnya panjang lagi lah perbincangan, saya tidak sebut semuanya. Mana banyak sudutlah dikritik. Mana bukan seorang perawi, beberapa orang perawi yang dikritik di sini.
Tak apalah. Yang kedua, hadis bab menunjukkan tidak akan memutuskan salat musalli dengan sebab dilintasi oleh sesuatu. Oleh kerana hadis ini dhaif, maka dia tidak dapat menandingi hadis Abu Dzar yang sahih yang menyebutkan terputus salat apabila ruang hadapan musalli yang tidak bersutrah dilintasi oleh wanita, anjing hitam dan himar. Kita kena ingatlah poin yang kedua yang saya catatkan di sini ni. Maknanya secara zahirnya hadis bab yang dibawa oleh Imam Nasa'i ni, seperti mana disebut oleh Fadl bin Abbas tu, mana Nabi teruskan salat, padahal yang ada tu kita kata himar dan anjing. Kan dalam riwayat kita dah jumpa sebelum ni, memutuskan salat. Di sini saya tidak jelaskanlah, tidak hurai berkenaan apa maksud memutuskan salat, sebab itu termasuk dalam khilaf ulama. Jumhur ulama kata memutuskan salat ni maknanya mengurangkan pahala. Sebab apa? Sudah dia punya kesan daripada itulah. Tu walaupun ada juga setengah ulama ni, biasa ulama zahiri lah, dia kata memang batal. Putus tu mana batal. Tapi itu pendapat yang kira-kiranya tak ramai lah. Kalau Imam Syafi'i sendiri dia kata maknanya kurang kualiti. Dia sebenarnya di sini saya tidak maksud, cuma dalam banyak jugalah syarah hadis ni sebenarnya kita boleh tengok daripada riwayat lain dan juga hadis-hadis lain. Aisyah pernah tanya Nabi, maknanya dia sebagai seorang perempuan lah, cuba bayangkan dalam mana wanita, kemudian hema, kemudian anjing, letak satu ayat tu dengan wanita tu. Dia kata kenapa kami dikaitkan dengan binatang itu? Jadi apa kalau kita nak sebut dengan bahasa kasar, maknanya apakah kami ni satu level dengan hemar, dengan kulaibah tadi, dengan anjing betina? Kalau sebelum ni sebut anjing hitam, adalah hadis sebelum ni Aisyah pernah tanya. Jadi Nabi SAW sebut, maknanya apa yang disebut oleh Nabi SAW tu, ni boleh rujuk dalam kitab Ethiopi pun ada disebut. Mana Nabi sebut, maknanya dari sudut dia boleh mengganggu fokus orang yang sudah solat itu. Baik, isu dia sekarangnya, kalau perempuan solat, lelaki lalu macam mana? Kau perempuan ni tidak tergoda dengan lelaki, kau imej mak tergoda betul lah, oh ya, lagu mana? Sebab itulah Imam Syafi'i sendiri dia tidak faham secara literal begini. Dia kata sesuatu yang mengganggu, maksudnya tak kira lah. Sebab tu kita akan bincang selepas ni bagaimana ulama fiqh buat kesimpulan berkenaan dengan sutrah orang melintah ni. Jumhur kata memang tidak batal, cuma berdosa. Dia bagi 4 selepas ni. Tengok selepas ni lah. Ini kita nak baca dulu dia punya kenyataan. Kesimpulan selepas ni, sebabnya dia begini, poin yang paling besar kenapa jadi khilaf ni, kerana banyak juga hadis yang Nabi tidak ada sutrah. Contoh di sini kalau kita baca ni, tak ada sutrah ni, zahirnya tidak ada sutrah. Cuma bahkan dalam riwayat Abu Daud sebut memang tak ada, lebih terang lagi, tanpa sutrah. Dari riwayat Abu Daud secara nas lah, tanpa sutrah. Baik. Tak apalah. Jadi hadis bab menunjukkan tidak akan memutuskan solat. Kenapa halah memutuskan solat tu saya terjemah berdasar pada asal dia, tapi maksud dianya khilaf lah di kalangan ulama. Jumhur kata maknanya mengurangkan kualiti. Hak tu pun tidak sependapat juga ulama tu. Nanya kita orang lalu jadi kurang kualiti kita. Sebab tu dia bincang selepas ni. Sebab itulah Imam Nasa'i pun dia ada fiqh dia sendiri. Kita akan jumpa lah mana rukhsah, tak ada sutrah pun tak apa, tak menjejaskan solat pun ada pula dia buat tajuk tu selepas ni lah. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama. Mana kita nak faham isu sutrah ni kena lihat secara kolektif, jam'ul adillah, kumpul semua hadis-hadis, tengok bagaimana perbezaan itu. Hak ni dalam konteks mana, hak ni dalam konteks mana, dan itulah yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i berdasar pada tajuk dia, betul? Oleh kerana hadis ini dhaif, maka dia tidak dapat menandingi hadis Abu Dzar yang sahih yang menyebutkan terputus salat apabila ruang hadapan musalli yang tidak bersutrah itu dilintasi oleh wanita, anjing hitam dan himar. Baik. Mafhum kata-kata As-Sindi, sebab As-Sindi dia ada buat ulasan hadis. Dia kata hadis ni terlalu umum.
Dan oleh kerana itu ia tidak dapat menyaingi hadis yang menunjukkan terputus solat dengan sebab dilintasi oleh sesuatu seperti yang disebutkan oleh itu sebenarnya oleh Nabi SAW. Jadi hadis ni terlalu umum, tak boleh nak buat dalil. Jadi bila hadis umum kena tengok hadis hak muqayyad tu. Hadis hak muqayyad tu hak sebut batal dengan sebab dilintasi ni. Tu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok lagi. Ni hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Jadi kesimpulan utama daripada hadis yang keempat ni, mana tak batal lah. Tak batal. Baik. Hadis yang kelima, wa bi qala akhbarana Abu al-Ash'ath qala hadathana Khalid qala hadathana Syu'bah anna al-Hakam akhbarahu qala sami'tu Yahya ibn al-Jazzar yuhaddithu an Suhaib qala sami'tu ibn Abbas yuhaddithu annahu marra baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghulamun min bani Hashim ala himarin baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fanazalu wa dakhalu ma'ah fasallu wa lam yansarif faja'at jariyatan tas'ayani min bani Abdul Muttalib فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menceritakan bahawa beliau dan seorang kanak-kanak Bani Hashim, mereka berdua dalam keadaan berkenderaan himat, mana naik himat, telah melintasi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Mereka telah turun dan masuk dalam saf salat, lalu salat berimamkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan salat tanpa mempedulikan mereka. Kemudian datang dua anak perempuan yang masih kecil dari Bani Abdul Muttalib dalam keadaan kelam kabut. Ni saya nak terjemah ni berpayah juga ni. Sebab dia dalam huraian hadis tu maksudnya budak ni budak kecil, dia duk galak dua tu. Duk hongar sampai pergi depan Nabi, nyagi pegang dia punya lutut Nabi. Dia bukan balah. Sebab kalau dalam terjemah Indonesia saya tengok tu, dia kata dia bertengkar. Tapi dalam terjemah Bin Arifin tu lain. Dia tidak. Lepas tu dalam dia ni mudah. Kita nak tahu huraian dia ni, kita tarik dalam internet, dia tubik ulama ni huraian gini. Jadi saya buatnya dia bukan balas tu sebenarnya. Cuma budak tu tengah galak pun anak kambing cek. Duduk galak, duduk main. Kita kata duduk main lah sebenarnya. Sebab tu saya sebut dalam keadaan kelam kabut, sebab dia duduk main tu. Kalau kita kata kalau hak jatuh pun siapa duk gotoh toko, sebenarnya bukan bala budak kan. Gitu maksud dia nya. Jadi dalam keadaan kelas kabut tu dia duduk kita kata duduk main waktu tu dalam keadaan yang galak lah kita kata. Mereka berdua memegang kedua lutut baginda, seolah lagi pegang lutut Nabi tu dalam keadaan duk cekak kekoh waktu tu, seolah begitu. Tu mudah bahasa Kelantan. Nak sebut. Begitu maksud dia nya. Sebab dia kalimah apa ni, tas'ayan ni maknanya lari dalam keadaan yang tidak teratur tu. Duk main macam kita duduk cekoh duk gitu. Duk galak lah kita kata budak kan, budak kecil. Nampak macam bal, padahal tidak. Muka kecil. Budak kecil ni, bukan hamba jariah ni. Ulama kata tidak hamba ni, jariah ni. Bukan mana hamba di sini. Lalu mereka berdua memegang kedua lutut baginda. Rasulullah tengah sembahyang ni. Maka Rasulullah memisahkan. Fara'a itu mana? Faraqa ataupun farraqa. Rasulullah memisahkan mereka berdua dalam keadaan menurunkan salat dia. Masa Rasulullah buat gini lah, kalau kita tengok cara Rasulullah buat gitu. Apa dia pegang lutut aku ni noh. Mudah main. Jadi Nabi suruh dia pergi jauh sikit. Depan. Baik, cuba kita tengok. Hadis Ibn Abbas ni sahih. Walaupun dia begini, sebenarnya hadis ni Imam Bukhari tak masuk dalam kitab dia. Sebab salah seorang perawi dia Yahya bin Al-Jazzah tu tak tahulah. Cuma dia pelik sikit. Saya pun tak boleh nak tentu lagi. Banyak kita duk rujuk tu boleh katakan apa ni, ulama-ulama jarh wa ta'dil kata dia ni ghuluun fit tasyayyu'. Yaghlu fit tasyayyu'. Dia ni agak melampau sikit dalam bab kecenderungan pada Syiah. Tapi peliknya riwayat Sayyidina Ali 3 je. Kalau nak kira dengan kata dia yaghlu fit tasyayyu', dia ni melampau dalam, mesti banyak riwayat Sayyidina Ali 3 je. Hak tu pun
tiga tu pun pasal lagi tu perawi tak ingat dia riwayat hadis mana. Mana dua asal tiga. Jadi ulama yang sebut kata dia hanya riwayat 3 hadis baru Sayyidina Ali, setengah kata hak kata 3 ni paling banyak pun ingat 2. Asal lagi tak ingat hadis mana. Orang ni kalau dia terlalu dalam Syiah, tak mungkin dia lupa hadis Sayyidina Ali. Mesti banyak. Engkau email pertama itu. Jadi tak tahulah macam mana. Tapi boleh kata ke ulama apa ni, kita kata penulis kitab-kitab sunan masuk kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari tak ambil Yahya bin Jazzar. Tapi kukuk mana pun ulama kata dia ni thiqah. Sebab apa? Sebab dia tidak menipu. Akhlak apa ni gitu. Cuma dia ni nampak macam cenderung ke arusnya. Tak tahulah. Boleh jadilah setakat anda rujuk dalam internet tentang dia ni, boleh jadi dia ni tasya dari sudut politik. Bukan dari sudut akidah tu. Kalau sudut akidah ulama tak terima surah ayat lah. Maknanya dia asal Sayyidina Ali lebih. Lepas tu keturunan Sayyidina Ali lebih. Dia anggap tu lebih. Sekadar tu itu masih mufaddilah lagi. Tapi ke mana pun dia agak boleh jadi, maksudnya sangat cenderung tu agak melampau sikit dari sudut politik. Supaya kita lah masuk channel politik, jadi tak apa itu lalu. Jadi boleh jadi gitu. Sebab aku ke mana ulama kata dia ni fiqh. Sebab tu jadi sahih hadis ni. Tapi Imam Bukhari tak cukup syarat dia. Imam Bukhari kalau sebab dia kata dia kalau Syiah dia terima lagi, tapi Syiah pasal mana? Tapi kalau ulun sudah yaghlu fit tasyayyu' dia tak ambil. Sebab ulama kata Imam Bukhari tak ambil riwayat dia. Tak apalah, ni dia panggil Yahya bin Jazzar itu. Aku kok mana pun umumnya ulama kata sahihlah hadis ni. Sebab dia bukan tengok riwayat ni sajalah. Kalau dalam syarah itu dia mari riwayat lain. Tak kalau berikut ni pun. Baik, dalam riwayat Abi Daud menyebutkan Abis Sabah ni mana Suhaib lah, berkata, kami telah bermuzakarah dengan Ibnu Abbas tentang perkara yang memutuskan salat. Lalu beliau menyebutkan peristiwa dalam hadis ni lah. Jadi maknanya di sini dalam riwayat Abu Daud jelas disebut punca Ibnu Abbas cerita berkenaan dengan kih ni. Sebab kih ni kira-kira tak batal lah, tidak memutuskan salat. Sebabnya dalam riwayat lain ada disebut dia pergi parking hema dia tu. Dia pergi parking hema dia tu depan, bukan alik belakang. Moga dia kecil lagi macam ni. Dia kecil lagi lah. Aku ke mana pun dia kecil. Tapi dah ni pun tidak disebut lah. Ada sutrah tu, dia pergi parking depan. Dan dia lalu tu dia parking depan. Setengah ulama kata dia gini, mengesah Nabi ni sahih mesah. Ni makna makmum ni panjang. Dia lalu ke depan Nabi, dia pergi parking tu depan sah makmum pertama. Kok mana pun kayak kita pahadah, kita belajar sebelum ni sutrah saf. Sutrah kita kata makmum, sutrah himai itulah. Sutrah himai tu, walaupun kita contohnya misalnya Nabi pacak tombok yang pendek kan, rumyah dia tu pacak, itulah jadi sah, jadi sutrah kepada makmumnya. Jadi maknanya dia lalu daripada Nabi, dia pergi letak, kita kata hemah dia di situ, lepas tu dia masuk semaya. Itu cerita dia. Nabi tak kata apa, Nabi terus ke solat. Dalam hadis ni tak sebut pun ada sutrah itu. Tak apalah. Jadi punca kenapa Ibn Abbas sebut ni, sebab asalnya kita duk bincang tentang dengan dia lah, lagu mana tentang orang lalu depan orang semaya duk bincang Ibn Abbas. Dia pun cerita lah ni. Maknanya Ibn Abbas cerita ke kisah dia ni, nak ayatnya tak batal, tidak memutuskan salat. Baik. As-Sindi berkata, jika diandaikan, sebab dalam hadis tak sebut, kalau kita andaikan dua kanak-kanak, tak kira lah hak sebab ni berat lagi ni. Kita kata Ibn Abbas, lepas tu hak dia sebut tu dengan seorang lagi kanak-kanak Bani Hashim tu, hak tu hak jatah. Dalam hadis sebut ke, tak ada sebut hak jatah, hak perempuan. Ada setengah riwayat al-mar'ah al-haid, perempuan berhaid. Lepas tu hema pun dia anjing anjing hitam ada disebut. Tapi budak-budak lelaki tak sebut. Tak apalah. Sebab tu Syekh sini dia nak fokus kepada kanak-kanak perempuan. Sebab perempuan ni, kata Syekh As-Sindi, jika diandaikan dua kanak-kanak perempuan Banil Muttalib itu melalui atau melintasi antara Nabi SAW yang sedang salat dengan sutrahnya, maka jelas bahawa yang memutuskan salat adalah hanya perempuan dewasa. Dan ini selarah dengan riwayat yang menyebutkan perempuan haid, al-mar'atul haid dalam riwayat lain.
Kalau kita kata mana budak perempuan yang mari duk galak, duk main, duk bertengkar sama dia, siapa setuh lutut Nabi, nah siapa Nabi tu pasal fara'ah Nabi pisah ke dia, Nabi duk tengah sembahyang tu. Maknanya tentu dah budak ni mari di antara Nabi dengan di antara tempat sujud Nabi. Kalau kita andaikan ada sutrah mengikut andaian sindi, maknanya budak kecil tidak memutuskan salat. Jadi kita boleh buat andaian berdasar pada riwayat lain, hak kata perempuan boleh memutuskan salat tu perempuan dewasa, sebab al-mar'atul haid ini kira-kira dewasa lah tu. Tu kesimpulan dari Syekh Sindi lah. Sebab tu perkara ni jadi khilaf banyak tu. Baik, kita pergi lagi. Ni hadis seterusnya, hadis ke berapa ni? Hadis yang ke-6 lah. Sebenarnya banyak lagi ni hukum fiqh boleh ambil sini, mana pergerakan yang tidak banyak. Sebab Nabi bergerak tu. Sebab Nabi duduk pula, Kelantan pula, parut juga Kelantan dak. Nabi duduk pula, muka dia duduk macam duduk baluh lah. Nabi pun pisah ke dia. Nabi tak sewi duduk pegang lutut Nabi, maknanya berlaku pergerakan anggota besar tu. Tak patah. Situ kan. Baik, hadis ke-755. Wa bi qala akhbarana Ismail bin Mas'ud qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa idza aradtu an aqum karihtu an aqum fa amurra baina yadayhi in salaltu insilalah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, pernah aku berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Apabila aku nak bangun, maka aku rasa tidak suka. Mula-mula nak bangun lah. Kemudian aku rasa tak suka nak buat gitu. Lalu aku beranjak. Ni saya kena terjemah begini berdasar pada syarah. Lalu aku beranjak dengan penuh berhati-hati dan perlahan-lahan. Sebab insaltu insilala tu dia poin dia. Baik, tak apalah, cuba kita tengok sini. Hadis Aisyah ni adalah muttafaq alaih. Okey. Baik, dalam hadis ni sebelum saya baca bawah tu, dalam hadis ni ni cerita ni maknanya Nabi salat ni, ulama kata salat tahajud ni, waktu malam. Jadi Nabi salat, Aisyah berada depan dia. Sebab bilik Nabi sempit lah. Jadi Aisyah duduk depan. Maknanya Nabi semaya dalam keadaan Aisyah berada di hadapan. Aisyah dengan perempuan. Perempuan yang sekira-kira dewasa lah, kita tahu tak? Sudah datang haid tu. Dia kalau dalam kitab dia bincang pula dewasa, cerdik. Dia ada setengah-setengah tu buat perbezaan. Setengah orang kan asalkan mari haid dikira maksud dewasa. Sebab mari haid ni kadang-kadang tidak semesti makna dia cerdik. Tak lagi tak cerdik, dia nampak lagi mari haid tu. Tak apalah tu, kita tidak nak bincang tu. Baik. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi bila dia sedar tu, dia tengok Nabi semaya, dia duduk depan Nabi. Jadi dia nak bangun. Dia berasa tak sedar hati. Dia berasa tak suka, takut mengganggu Nabi. Lepas tu itulah sebenarnya setengah-setengah ulama kata maksud ni dia tidak maksud murur, tapi dia beranjak. Sebab tu saya terima, lalu aku beranjak daripada tempat tu pada depan Nabi dalam keadaan ta'anni, berhati-hati dan juga perlahan-lahan. Maknanya dia bergerak juga. Boleh jadi lalu ataupun boleh jadi contoh kita kata gini. Misalnya Nabi ni, Aisyah ni, lagu mana? Kalau dia buat gini, dia boleh jadi dia undur. Maknanya dia beranjak tu secara perlahan. Insilah ni kalau dalam fiqh bahasa macam burung puyuh tu. Burung puyuh gerak slow, gerak dalam pokok tu. Lagu tu bentuknya. Maknanya supaya tidak terganggu Nabi. Jadi sebab tu setengah-setengah ulama kata tak boleh nak guna hadis ni, sebab hadis tidak bermaksud dengan jelas murur itu, lalu tu, melintah tu, tidak jelas hadis ni. Atas dasar itulah. Patut insilalah tu maf'ul mutlaq tu. Waktu maknanya jelas lagi, dia bukan lalu, dia beranjak sebenarnya. Tu. Baik, mengikut sebahagian ulama hadis, hadis ini tidak menunjukkan perempuan melintasi di hadapan musalli, kerana kalimah insilal tidak menunjukkan melintasi atau melalui. Ia memberi maksud beredar dengan cara yang sopan dan berhati-hati. Oleh itu maka hadis ini tidak boleh dijadikan dalil perempuan boleh melintasi musalli. Tak boleh.
Mengikut seng-seng ulama dia kata tak boleh hadis ni. Sebab itulah ada ulama kata ni pelik lah. Sebab tu saya kata khilaf ni banyak, ramai juga ulama sebut tu, cuma saya tidak kemuka. Dia kata kalau kita perhatikan hadis-hadis ni berkait dengan lalu, bukan cacat depan gitu. Aisyah ni dia tidur duduk gitu, dia bukan lalu. Ada yang kata begitu. Sebab dia kata hadis sebut lalu. Jadi kalau duduk situ, misalnya contoh kita kata misalnya contoh kita jadi suturah Ismail, boleh tu. Kita duduk sini, dia duduk belakang, kita jadi suturah dia. Sebab dia kata tak apa, membuka lalu tu tak benarnya. Ada ulama kata gitu, ramai juga tu. Ni Aisyah tidur, tak ada masalah. Nabi semaya dah. Padahal kalau kita cuba berfikir, antara Nabi semaya dengan Aisyah tidur mana dulu? Mesti Aisyah tidur dulu. Lepas tu Nabi bangun semaya, dalam keadaan Aisyah duduk terletak gitu dah. Tiba-tiba Aisyah sedar Nabi semaya. Hatu dia jadi mula-mula nak bangun, rasa takut terganggu nak bangun. Dia pun, bagi saya kata terjemah bahasa Kelantan, dia pun esok sikit-sikit, dia ngesok, lari daripada hadapan Nabi. Tu maksud insaltu insilala. Sebab tu ramai ulama kata tak boleh nak guna hadis dengan maksud mururul mar'ah, tu tak boleh. Tu Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan dalam kitab Al-Fathnya, zahir hadis Aisyah hanya menolak pemahaman bahawa perempuan yang melintasi musalli akan memutihkan salat dalam semua keadaan. Bahkan beliau ingin menegaskan kalau hanya lalu saja, maka dia tidak termasuk dalam hadis yang memutihkan salat. Dia nak ayatnya gini, mungkin bahasa dia nak ayatnya kalau lalu saja. Jadi kita tak boleh nak kata dalam keadaan. Tak boleh kata semua keadaan, bahkan lalu saja. Ini mana Aisyah ni kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, maknanya Aisyah soalan dia kalau lalu dia baru memutuskan salat. Sebab tadi dia tidur tidak mutus, Nabi terus maya juga, Nabi tak kata apa pun. Makna kalau lalu tu tak boleh. Makna bila kata lalu ni bangunlah. Tapi ada nampak orang lalu guna lutut lah, tak tengok dalam internet apa ada juga gitu. Lalu guna lutut, tu tak kira. Hak ni lalu ni guna kaki berdiri lah. Tu. Maknanya lalu tu lah hak kata tak boleh. Bahkan beliau ingin menegaskan kalau hanya lalu saja, maka dia tidak termasuk dalam hadis yang memutihkan salat. Ni sebenarnya ada kesilapan dari segi tu. Dia maksudnya begini, ini saya baca dalam beberapa syarah, dia maksudnya begini ni, bagi Aisyah, silap bahasa tu. Bahkan beliau ingin menegaskan kalau hanya lalu saja, dia nak sebutnya bagi Aisyah, dia kata kalau tidur di musalli, hak tu tak apa, lalu saja tak boleh. Hak tu maksud dia tu bahasa belik molek tu. Kena ubah semula tu bahasa tu. Sebab saya tarik pun sekali lalu, tapi maksud begitu. Dalam banyak syarah lah. Kalau dalam internet boleh lihat bagaimana dia ni salah seorang lah, dan ramai lagi orang lain. Sebab dia kata hadis-hadis pun tengok tidur tak ada apa-apa. Tu kata khilaf tu. Baik. Jadi maksudnya jadi Aisyah ni antara sahabiah lah, ataupun kita kata sahabat secara umum, dia ni antara yang menolak bila perempuan tu lalu. Mana perempuan ni dalam keadaan macam mana pun, kalau perempuan berada di hadapan dalam macam mana keadaan pun memutihkan salat, dia tak terima tu. Itu maksudnya. Mungkin kena ubah bahasa lah. Cuma yang bagi Aisyah, yang memutuskan salat ni perempuan lalu saja, tidur dak, kalau duduk cokoh dak, itu maksud dia. Dan bukan dia saja, ulama kemudian pada berpendapat gitu. Misalnya ulama Zahiri antara yang berpendapat begitu. Gitulah. Jadi hak ni betul lah. Kalau kita, bahkan beliau ingin menegaskan kalau hanya lalu saja, maka dia tidak termasuk dalam hadis yang memutuskan salat. Maknanya bagi dia lah, kita nak kata semua keadaan perempuan ni kalau dia duduk di hadapan musalli jadi batal, tak kena. Sebab hadis yang jelas kata batal tu lalu. Dia guna semua ni hadis, maknanya hadis ni Aisyah sebut hadis ni ayatnya tak batal, tidak memutuskan, sebab dia bukan lalu. Tu. Jadi perlu juga diberi perhatian kepada perkara dua di atas tu. Tadilah mengikut sebagai ulama, hadis ini tidak menunjukkan perempuan melintasi. Jadi hadis ni
ni hadis Aisyah ni, dia tidak menunjukkan mururul mar'ah, perempuan lalu. Sebab Aisyah kata insaltu insilala. Itu nak di sini maksud dia, dia tak boleh lah. Jadi sebenarnya fiqh Imam Nasai-nya macam mana? Ni dia dalam kitab ada khusus kitab taujih fiqh Imam Nasai. Jadi bagi Imam Nasai-nya, dia tidak pakai secara literal. Maknanya putus tu makna batal, tidak. Dia supaya Imam Syafi'i juga. Maknanya lalu tu maknanya dengan maksud dia mengurangkan kualiti. Dengan sebab insyiral, lelaki jadi sibuk tu tengok dia tu. Sebab tu saya kata, setengah ulama kata kalau perempuan semaya, lelaki lalu pun gitulah juga. Tapi setengah-setengah ulama kata ni contoh saja. Apa saja yang mengganggu, maka tak molek kena elak lah. Tapi ramai juga ulama kata tak. Ni khusus untuk ni. Kalau kita nak pakai hak lain tu, kena pakai hadis lain pula. Ada yang kata gitu, maknanya khilaf. Sebab tu kalau jumhur ulama dia buat kesimpulan selepas ni kita tengok selepas ni. Baik, cuba kita tengok bab yang ke-8. Larangan keras melintasi antara musalli dan sutrahnya. Tengok Imam Nasai buat. Lepas tu selepas ni, ni kita tak masuk lagi. Selepas habis ni semua dia buat pula. Dia buat pula rukhsah pula. Boleh juga lalu pun. Dia buat lagi hadis pula. Tu jadi hilang. Padahal kalau kita tengok sini hak sebelum ni kan, mana tasydid. Maknanya kira-kiranya kita kata penegasan daripada Nabi, tak boleh lalu. Hak ni pun larangan keras at-tasydid fil murur baina yadayil musalli wa baina sutratih. Bab yang ke-8 ni Imam Nasai buat larangan keras melintasi antara musalli dan sutrahnya. Ni kita nak bincang hak sutrah. Hak sutrah ni lah sebenarnya hak paling kritikal dalam perbincangan ni. Kalau tak ada sutrah tu, sebab tu saya buat, boleh tengok selepas ni lah kita bincang akhir selepas ni kalau sempat, bagaimana Ibnu Daqiq ni buat kesimpulan. Sangat menarik lah. Nak boleh dosa ni, nak orang yang melintah ni, kita kena tengok pak keadaan dia. Mau dia buat kesimpulan. Ulama kata boleh benar dia buat tu. Muka surat 22 tu lah. Rasa pun tak siapa ni. Baik, Imam Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ni. Yang pertama, hadis 756. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Nadr an Busr bin Sa'id anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil mari baina yaday al-musalli. Yaqutu Rasulullah, huwa kembali pada Rasulullah. Faqala Abu Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Imam Nasai dengan sahihnya telah meriwayatkan hadis daripada Abi Juhaim. Ni. Jadi ceritanya beginilah, saya bahas begini. Jadi Bus bin Sa'id kata Zaid bin Khalid telah hantar dia kepada Abi Juhaim. Zaid bin Khalid dengan Abi Juhaim kedua-duanya sahabat ni. Zaid bin Khalid pun sahabat, Abi Juhaim pun sahabat. Tapi dia tak tanya sendiri, tak apalah tu ulama bincanglah saja ni. Pada guru dia ni Abu Juhaim, dia tak sedang sendiri, dia suruh Bus bin Sa'id. Ulama buat kesimpulan, boleh jenis pesihatan wakil tanya, tak tanya sendiri, boleh juga tu. Gitu, tak ada apa tu. Cuma sahabat ni Zaid bin Khalid. Jadi dia suruh Bus bin Sa'id tanya Abu Juhaim. Tanyanya tanya apakah yang beliau dengar daripada Rasulullah berkenaan hukum orang yang melintasi orang yang sedang salat. Hak tu dia suruh tanya tu lah. Mu ada dengar apa-apa? Pergi tanya Abi Juhaim tu, dia ada dengar tu daripada Rasulullah apa-apa saja yang berkait dengan orang yang litah ketika musalli sedang salat. Gitu litah. Jadi Abu Juhaim pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika orang yang melintasi antara orang yang sedang salat mengetahui, saya letak dosa tu dalam kurungnya, sebab apa ulama kata tidak ada mana-mana riwayat sebut kalimah dosa dalam hadis tak ada. Kalau ada pun tidak sahih. Nak cari sahih tak ada. Ramai ulama kata begitu. Baik, tak apalah, kita tengok di bawah tu ada huraian dia. Sebab tanabuh dalam kurungnya.
Sebab hadis ni dia hadis mubham dia panggil. Hadis ni hadis mubham. Tak jelas, banyak perkara tak jelas. Cuba kita tengok Rasulullah telah bersabda, kata Abi Juhaim bila ditanya oleh Bus bin Sa'id itu atas permintaan Zaid bin Khalid dah. Jadi dia kata Rasulullah ada bersabda, jika orang yang melintasi antara orang yang sedang salat mengetahui apa yang akan menimpanya, dosa tu tidak disebut, cuma saya letak dalam kurungnya berdasar kepada maksud yang disebut oleh ulama. Pasti dia sanggup menunggu 40. Tu mubah pula, tak sebut 40 hari ke 40 tahun ke, tak sebut 40 gitu ya. Dia sanggup tunggu 40. Itu lebih baik bagi daripada melintasi di hadapan musalli. Jadi hadis ni kalau perhati pun tak sebut juga sutra. Tak sebut juga tu. Litah gitu ya. Baik, cuba kita tengok hadis ni, hadis bab adalah muttafaq alaih. Maknanya hadis ni hadis diriwayat bersama oleh mana menepati syarat Bukhari Muslim lah. Begitulah. Yang keduanya, hadis bab menunjukkan larangan keras bagi orang yang melintasi antara orang yang sedang salat dengan sutrahnya. Baik. Hak nombor 2 ni, salat dengan sutrah dia ni pemahaman ulama. Dalam hadis ni tak sebut terang. Sebab apa? Sebab ulama kita boleh katakan semua faham hak paling keras, ancaman paling kerasnya melintasi orang salat ni antara kaki, yakni mauqif tempat dia berdiri tu dengan sujud, tempat sujud. Hak tu paling kritikal, paling teruk ancaman dan paling dianggap berdosa. Dan itulah yang dikatakan paling mengganggu. Kayak kita sebut dah sebelum ni. Nah, setengah ulama kata sutrah tu diletak sejengkal selepas tempat sujud. Ada kata macam-macam lah. Imam Malik kata tak ada, asalkan dia selesa pertama, tak teratuk kepala. Tu kan? Nah, kita bincang sebelum ni. Baik. Jadi hadis bab menunjukkan larangan keras bagi orang yang melintasi antara orang yang sedang salat dengan sutrahnya. Sutrah di sini ni pemahaman ulama berdasar pada hadis-hadis lain. Anas sebut gitu tu sebab dia kata hak ni ancaman keras, paling keras ni. Lepas ni adalah disebut siapa suruh bunuh falyuqatilhu. Okey. Cuma ulama faham macam tu bahaya juga Lama kita kata boleh bunuh. Tekan no. Dia tak ya pun kita pun balas dia. Nah. Engko boleh balas ada banyak huraian dia tu kena tengok selepas ni lah. Baik, tak apalah. Kok mana pun Imam An-Nawawi rahimahullah berkata hadis ini menjadi dalil haram melintasi orang yang sedang salat. Imam Nawawi berkata haram sebab nampak berat sangat tu dia punya ancaman itu. Kira-kira kita belajar usul fiqh pun kalau ancaman itu buat itu maknanya dosa besar lah tu. Sesungguhnya hadis ini mengandungi larangan tegas dan ancaman keras kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hafiz Ibn Hajar berkata hadis ini memberi pengertian perbuatan berkenaan adalah dosa besar mengikut kaedah usul fiqh. Baik, tak apalah. Yang keempat, apa maksud? Ni kita nak bincang dari sudut kata-kata Nabi yang ulama bincang. Apa maksud jika orang yang melintasi antara orang yang sedang salat? Pensyarah hadis kena itu tanda dua kuasa dua. Pensyarah hadis tidak dapat menentukan apa maksud yang muktamad bagi sabda Nabi ni. Jika orang yang melintasi antara orang yang sedang salat. Jadi tak jelas tu mengikut ulama. Tak jelas tu apa? Kenapa tak jelas dari sudut mana? Cuba tengok. Yang pertama, apakah maksudnya antara dia dengan orang yang sedang salat? Adakah dekat orang yang sedang salat? Jarak dekat itu tidak jelas. Jadi yang dikatakan jika orang yang melintasi antara orang yang sedang salat. Jadi mana orang yang melintas al-maru itu dia melintas tu antara dia dengan musalli itu. Jadi antara dia dengan musalli, bukan dengan sutrah. Lepas tu dia dengan musalli tu jaraknya setara mana? Tu tak jelas. Dekat tu setara mana? Tu mubham situ. Kalaulah maksud dia dengan orang sedang salat tu adalah dekat orang sedang salat, kalau maksud gitu, jarak dekat pun tak jelas juga. Dekat setara mana? Besar. Ni nak ayatnya ulama ni bila qaul Nabi, bila katakan Nabi dia bincang sebab apa? Nak ambil hak jelas lah. Nak ambil hak jelas tu. Yang kedua, atau maksud jarak yang paling banyak mengganggu musalli. Ni kira-kiranya bila kita lalu di hadapan musalli, kira-kira jarak yang manakah yang kira paling mengganggu?
Memang ulama kata jarak yang paling mengganggu antara tempat dia berdiri dengan tempat sujud. Tu paling mengganggu. Kalau lalu tu kan dah. Serabut buruk benar kita. Lepas tu ulama bincang pula. Lalu ni yang paling ketika musalli tu berdiri kah? Ketika musalli tu duduk kah? Ketika musalli sujud. Hak mana paling mengganggu? Ramai ulama kata ketika berdiri tu lah. Sebab kalau tu lalu kan dia bertatap wajah tu. Dia kelis sama kawan tu paling dia pula. Ini dia panggil istiralul qalb. Hati tu jadi rata pergi kata sibuk, tidak fokus. Sebab kalau sujud dia tak nampak, cuma terbayar saja lalu, tidak mengganggu sangat. Hak diri tu. Sebab tu kita jumpa ada sebenarnya mauqif, tempat berdiri tu. Tu. Tempat dia tepi. Okey, tak apalah. Itu yang kedua. Tak jelas tu Yang ketiga, jarak antara tempat berdiri dan tempat sujud. Ni ramai ulama kata, tak apalah. Yang keempat, jarak antara tempat sujud adalah 3 jengkal dengan tempat yang dilintasi. Maknanya lalu tu selepas tempat sujud. Bukan lalu antara kaki dengan tempat sujud. Ada tu? Ada ke yang kata begitu? Yang kelima, ramai kalangan ulama yang mengatakan jarak yang dilalui adalah antara tempat berdiri dan sutrahnya. Bukan tempat sujud, sutrah je. Sutrah depan tempat sujud. Asit. Jadi maknanya 5 ni, jadi ulama khilaf nak faham lagu mana. Baik, tak apalah. Jadi kuku mana, sebab itulah. Sebab tu anak bawa dia kata-kata daki kilik tu depan tu lagi. Dia kata kuku mana pun, dia kata bagus tu molek tu, kata-kata dia pak dia mari Ibn Naqi. Jadi macam muktamad situ. Sebab ni tak jelas nak kata lagu mana. Baik, kita pergi lagi. Kita tengok situlah. Jadi bila kata mubham sampai 5 tu pandangan ulama tu mana dia jadi macam situ tergantunglah. Okey, kita tengok lagi. Dalam hadis ni juga apa yang akan menimpanya? Madza alaih? Kalaulah orang yang melintas tu dia tahu apa yang akan timpa dia. Dosa ke? Gapo dia yang menimpa dia? Tak jelas tu. Baik, cuba tengok di sini. Para ulama tidak dapat menentukan dengan pasti apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan madza alaih, apa yang akan kena atas dia. Ala tu dia panggil lil madarrah. Kalau kita belajar dia ala lil madarrah, ala yang menunjukkan implikasi dia. Tu lil madarrah. Ada di kalangan mereka yang mengatakan maksudnya dosa yang akan mereka peralihi. Besarnya dosa mereka akan peralihi. Itu maksud madza alih itu. Ada yang kata begitu. Namun pandangan ini dibantah oleh setengah ulama kerana tidak ada riwayat sahih yang lain yang menyebutkan kalimah dosa. Imam Nawawi pun kata begitu. Tak ada, memang tak ada. Baik, jadi makna hak tu mubham juga. 2 dah mubham tu. Yang keenam tu, apakah yang dimaksudkan dengan 40 tu pula? Kalau dia tahulah, dia sanggup tunggu 40 daripada dia lintas 40 ke apa? Mana dia panggil apa? Dia panggil kalau mengaji tamyiz dia tu tidak ada. Mumayyiz dia ataupun ma'dud kepada arba'in tu tak ada. Kalau 40 hari tu dia panggil tamyiz nah. Kita belajar bahasa Arab kan, baru tahu 40 hari. 40 ke apa? Tak sebut. Sebab dalam setengah riwayat sebut 100. Ni sebut 40. Lagu mana pula tu lah. Kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan ma'dud dia? Ma'dud ni sesuatu yang dibila 40 tu 40 gapo tu panggil ma'dud. Tak sebut. Baik, cuba kita tengok lagi di sini Syekh Al-Kirmani ni salah seorang pensyarah Sahih Bukhari lah. Dia kata Nabi SAW tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 40 ni, yang tak sebut ma'dud dia 40 gapo tak sebut, sebagai mengisyaratkan kepada serius dan penting isu ini. Awak tak usah tahulah 40 gapo, makna 40 maknanya besar, berat. Tu dia ada dalam bahasa Arab dia gitu. Tu kata Syekh Kirmani. Baik, beliau menjelaskan lagi. Syekh Kirmani kata lagi, kenapa dikhususkan dengan 40? Itu satu persoalan juga tu. Apa khusus 40 ni? Apa rahsia di sebalik itu? Jangan main. Setengah-setengah orang ni gila kangkar ni, berasa ni dia orang ni. Ada setengah orang gila kangkar tu. Terbailah kecik akar depan dia. Ada jenis yang tolak gitu. Dia tak boleh benar. Kalau angkar-angkar ni tak boleh. Serabut lalu. Apa rahsia di sebalik itu? Pada saya, kata Syekh Kirmani, ia adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh sesiapa. Tak situ sebenarnya. Tak apalah. Ada yang berpendapat ia adalah suatu pernyataan
untuk menyatakan lama masa yang dikaitkan dengan kebiasaan umum manusia. Nak ayat 40 mana 40 tahun lah. Ia akan memberi maksud jika seorang berdiri 40 tahun menunggu adalah lebih baik daripada beliau melintah di hadapan orang yang sedang salat. Baik, ini ada yang kata begitu. Ni nak ayat 40 tahun, nak ayat umum manusia ni 40 tahun ni kira sepatut cerdik dah, tak cerdik lagi. Nah, 40 tahun sepatutnya mati dah tu. Mana sanggup tunggu saya tu. Mana dia kira-kiranya umur manusia ni daripada balik tu lepas 40 jadi umur 60 lebih tu ya, sekira umur umat Nabi ni. Ada yang kata begitu. Tak apalah, apa pun pandangan yang diberikan, maka ia tidak muktamad kerana terdapat riwayat daripada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan maksudnya, kalaulah ia berdiri 100 tahun maka itu lebih baik daripada langkah yang ia langkah untuk melintasi orang sedang. Ini sebut 100 pula, tapi jelas 1 tahun. Jadi mana kalau ni 1 tahun, tu 40 tahun. Jadi justru justru bagi setengah ulama, percubaan mengaitkan angka berkenaan dengan sempena sesuatu adalah tindakan takalluf, membebankan diri. Nak kait 40 dengan ni adalah banyak kaitan 40 homo 40, mana kita kata 40 ribu seolah-olah 40 tahun dia buat dosa macam-macam. Itu takalluf tu. Andaya membebankan diri, memberatkan diri tu. Dia, kalau bahasa Kelantan takalluf, nyusah diri gitu. Itu maksud takalluf. Bahkan langkah wajar adalah serahkan hal itu kepada Allah SWT dengan menganggap di sebalik kesamaran sabda Nabi SAW ada tersimpan hikmah yang tidak diketahui. Hafiz Ibn Hajar selepas meriwayatkan hadis yang menyebutkan 100 tahun tadi, beliau kata, dia buat ulas saya. 100 tahun tadi, dia buat ulas saya. Ini semua mengisyaratkan bilangan 40 yang disebut dalam hadis adalah bertujuan menyatakan isu ini adalah besar dan serius, bukan ia bermaksud menentukan bilangan tertentu. 100 kok. Sebab ada ulama kata sebut bulan apa ada. Tak apalah 40 dengan 100. 100 disebut 1 tahun. Kukuk mana pun kata Hafiz Ibn Hajar, kalau kita nak hura tak mau tamak juga. Kalau kita lihat secara keseluruhan, nak ayatnya besar dosa. Hak tu nak ayatnya. Tu. Gitu maksudnya. Jadi kalau orang tanya kita gapo dia maksud 40 tu. Boleh pilih apa tu? Jawab tu. Kalau anak mudah tak tahu. Cuma Nabi nak ayat sepah Habib Ibn Hajar kata nak ayat berat king. Kalau kita tak sanggup tunggu 40 tahun, kan berat tu. Tu. Kita kata orang tak tidur 40 tahun berat dah. Tak ketung 40 tahun berat kalau dah nyok ni 40 tahun ni. Tak berat juga tu. Ayatnya berat tu. Maknanya waktu tu jadi apa berat juga tu. Baik, dia ketujuh sebenarnya sikap sahabat yang begitu mengambil berat terhadap fakta agama. Zaid bin Khalid telah meminta Bus bin Sa'id pergi bertanya ke sahabat iaitu Abi Juhaim, para hadiah sahabat juga dia ni Zaid ni, tentang masalah berkaitan sutrah dan hukum yang berkaitan. Beliau mempamerkan suatu budaya yang cukup bertanggungjawab dalam menakalkan maklumat agama. Dia suruh kita tanya sendiri. Sebab bagi dia nya Abi Juhaim ni dia ada cerita tentang sutrah. Kita tanya. Walaupun ada setengah ulama kata dia tahu, dia nak didik Bus bin Sa'id ni. Masalah nak tanya siapa? Kita ni sini sebenarnya ada ulama hura ni. Seolah dia nak mengajar tabi'i dalam bab agama ni kena kita tanya ni. Aku pun sahabat juga. Tapi di kalangan sahabat dia bukan tahu semua perkara juga. Kita tanya Abu Juhaim sebab dia ada cerita. Nak ayatnya nak penukilan maklumat dalam agama ni, dia tidak boleh ambil sebarangnya. Tu. Maknanya orang nak menakalkan maklumat, dia kena bertanggungjawab dunia akhirat. Kalau dia berkait dengan agama, apatah lagi kalau berkait dengan akidah, dia tak boleh main-main nak nukil, tak terkalu gitu. Sebab tu saya sebut orang depan kita ni bukan bodoh, dia cerdik, dia mengaji. Jangan kita tengok orang depan kita ni, bila dia ni duk mengaji kita, maka dia tak ada ilmu, mesti ilmu kita banyak pada dia. Zaman lah ni tak boleh gitu. Zaman lah ni tidak gitu. Yang ke-8, di sinilah saya ambil sikit, kita ambil ni. Ibnu Daqiqil Id rahimahullah menyebutkan sebahagian ulama fiqh membahagikan keadaan orang yang melintas dan musalli. Orang yang melintas dan musalli dia bagi kepada 4 kategori. Ni. Orang yang melintas
Kalau kita perhatikan bab sutrah dua watak betulnya musalli dengan al-maru tu. Orang yang semaya dengan orang yang melintah. Jadi kita nak letak dosa tu mesti ke orang yang lintah tu dia sama dosa kalau dia lintah? Mana orang semaya tak dosa sekali? Tak. Cuba kita tengok. Ni yang dia kata bagus dia sebut ni. Yang pertama, orang yang melintah berdosa tidak musalli. Ada juga keadaan tu. Bila ada orang melintah, hak dia melintah tu dosa. Musalli tak. Keadaan macam mana ni? Cuba tengok. Musalli salat bukan di ruang laluan dan meletakkan sutrah. Dia bukan salat depan ni. Contoh kita laluan nak tubik. Dia tidak salat situ, dia salat sini. Ni bukan tempat laluan orang. Lepas tu dia ada sutrah tu. Lalu juga kau tu. Almar tu dosa. Orang lalu tu dosa. Musalli tak, sebab musalli sudah cukup tanggungjawab dia. Tu kategori pertama. Yang kedua, musalli berdosa. Tadi tak. Musalli berdosa bukan orang yang melintah. Orang yang melintah tak berdosa. Bahkan musalli pula dosa. Sebab tu kata bobok pekoh ni dia pandam dah bab ni. Bila dia buat keneng juga kita tengok, jalan juga dia dah. Memang duduk bincang-bincang, dia mampakkan di sini. Dia buat ni. Dia kata musalli berdosa. Orang melintah tak berdosa. Keadaan macam mana ni? Musalli salat di ruang lalu. Di tempat orang lalu. Tak letak sutrah pula tu. Tak ada sutrah. Atau sangat jauh daripada sutrah. Jauh dah dengan sutrah tu. Orang yang melintah pun tak ada pilihan. Tu saja jalan keluar. Terpaksa lalu. Dia dimaafkan. Musalli dosa sebab cuai. Tu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kedua-dua berdosa. Palu. Kedua-dua berdosa. Lagu mana keadaan macam mana tu? Musalli salat di ruang laluan tanpa meletakkan sutrah. Mana tak ada tanggungjawab dalam bab ni. Atau sangat jauh daripada sutrah. Orang yang melintah ada pilihan. Boleh lalu ke lain. Lalu ke tu juga. Dosa dia. Apa tu? Tak ada ikhtiar di situ. Padahal dia boleh ikhtiar. Tak ada. Dia tak guna ikhtiar di situ. Padahal ada ikhtiar. Ikhtiar ni ada pilihan. Ku lain. Tak. Mana tak bertanggungjawab juga dia. Dua-dua dosa. Yang keempat, kedua-dua tak berdosa. Kok mana pula ni kedua-dua tak berdosa? Musalli salat bukan di ruang laluan dan meletakkan sutrah. Maknanya bertanggungjawab dia dalam bab ni. Orang yang hendak melintah pun tak ada pilihan, tu saja laluan. Hak ni lah yang dimaksudkan kita boleh lalu, kita duduk tengah sah, nak tubik lagu mana? Kita batal solat ke ataupun ada kecemasan. Ada kecemasan. Misalnya. Tak kira lah kecemasan macam nak tubik lagu mana? Terpaksa lalu dah tu. Kan sutrah sah ni kan. Kebanyakan ulama kata sutrah imam tu sutrah makmum lah. Baik. Ada juga ulama kata sutrah makmum adalah makmum depan dia. Sutrah sah kedua adalah sah pertama. Tiba-tiba dia lalu kau tu. Sebab tak ada pilihan. Kita ada pilihan ni sepuluh Mekah, pilihan lagu mana? Sakit perut, duduk depan Kaabah. Enggak tanya kena waktu maya. Hak tu laku hak kau itu. Hamba pernah tengok dia hak nak sokong ni. Lekak kepala di kain kau di jubah tu. Kita tahan nak sokong dah. Hana awak cabut lekak kau tu akak. Akak. Gini dia nak marah tapi modal maya. Lekak kepala tak tahu dah setuh duk bagi atas tu. Kita tengok muka main depan nak ayatnya. Terpaksa dia lakom sana lakoh biasanya. Kadang dia tunggu. Kita dah nak lakoh ni. Kalau dia tunggu cacat lakoh. Mana dia nak potong sah tu nak tubik tu. Sebab kalau ikut kau ni jauh. Kita tunduk berok dia lakoh. Barang-barang lagu tu tak apa dalam keadaan tu. Tak ada pilihan. Nak buat lagu mana? Kalau wali tak apa boleh tubah. Muka dia ni tidak wali. Jadi gitu. Jadi ni molek yang dibawa oleh Ibn Daqiq ini comel. Molek lah masalah. Jadi maknanya yang dia pakai sini, kalau kita tengok sini kan maknanya boleh masuk semua tak bincang tu. Dia tak kira dah. Dia tak kira dah masalah hema ke apa tu lain orang ni. Sebab bagi dia, bagi ahli fiqh, masalah binatang melihat tu tak ada iktibar sebenarnya. Cuma Nabi SAW ayatnya situ Nabi isyarat supaya kita jaga solat kita. Jangan duk biar binatang lalu tu ganggu. Binatang lalu kita tengok jadi masalah khusyuk tu. Dia khuduk ni luar. Dia dua ulama bagi khusyuk dengan khuduk. Khuduk ni kedut ke tangan.
biar betul nampak seperti hamba tu, itu khudu'. Hak dalam tu khusyuk. Jadi hak terganggunya hak mana tu? Khusyuk tu terganggu. Itu jadi kurang kualiti tu. Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Daqiq ini sebenarnya moleklah kita boleh faham dengan jelas. Ada pilihan, ada jalan keluar lah. Jadi baik, untuk hadis yang kedua di bawah bab ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.